Cubaan rentas negeri untuk balik kampung meningkat sekali ganda. Lebih 3,000 kenderaan diarah berpatah balik. Dua negeri zon hijau, Kelantan dan Kedah kembali catat kes baharu positif COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Saya Hanim Mohili. Walaupun pelbagai nasihat telah dikeluarkan, polis turut telah mengarahkan untuk berpatah balik, tetapi masih ramai yang cuba untuk merentas negeri balik ke kampung. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jumlah kenderaan dikesan cuba melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB terus menunjukkan peningkatan lebih sekali ganda semalam. Ya, sebanyak 3,212 kenderaan yang cuba merentas negeri diarah berpatah balik semalam berbanding 1,633 pada hari sebelumnya. Trend itu sekaligus menunjukkan masih ramai yang berminat untuk pulang ke kampung halaman bagi meraihkan Aidilfitri meskipun operasi ketat sedang dijalankan selain peningkatan jumlah sekatan jalan raya. Berikut adalah jumlah kenderaan yang diarah berpatah balik kerana cuba untuk balik kampung dengan merentas negeri bagi tempoh 5 hari lalu. Daripada 1,000 lebih yang kita anggap tinggi semalam, hari ini 3,200 lebih. Bermakna yang berminat nak balik kampung ni masih lagi ramai dan cuba untuk melepaskan daripada sekatan jalan raya. Setakat ini pihak polis tegas dan tidak membenarkan sesiapa pun untuk merentasi negeri untuk balik ke kampung. Beliau bercakap dalam sidang media harian di Putrajaya. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan PDRM telah menahan 44 individu atas kesalahan melanggar SOP. Daripada jumlah tersebut, 40 individu direman, 5 individu dijamin. Baik, sementara itu selepas bebas COVID-19 dan diklasifikasikan sebagai zon hijau sejak 28 April lalu dan tiada kes baharu selama 14 hari sebelumnya, Kelantan akhirnya melaporkan 1 kes jangkitan baharu hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media hariannya di Putrajaya mengesahkan perkara itu. Ia melibatkan kes rentas negeri membabitkan seorang wanita hamil dari zon merah di Ampang ke Kuala Krai. Ya, selain Kelantan, Kedah dan Terengganu yang tiada kes baharu COVID-19 antara 2 minggu hingga lebih 1 bulan turut merekodkan 1 kes jangkitan baharu hari ini. Tetapi bila dilaksanakan ujian COVID adalah positif, ya. Iaitu sekarang ini telah diasingkan dan diberi rawatan. Tapi apa yang pasti ialah kita sedang menjalankan acute case detection ataupun tindakan yang seterusnya untuk kontak rapat dan juga kita melihat kepada sama ada jangkitan yang didapati itu di kawasan red zone. Jadi kita sedang menjalankan siasatan dan Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham menyeru individu yang telah diluluskan permohonan rentas negeri membuat saringan COVID-19 sekiranya mempunyai gejala. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kesihatan akan mengenalpasti kontak rapat dengan pesakit baharu COVID-19 di Kelantan. Tegas beliau, kewujudan kluster baharu ketika musim perayaan dapat dielakkan jika semua pihak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan pihaknya. Dan kita akan cari kontak mereka yang positif tu, kita akan segera mengesan kontak dan kita akan buat contact tracing, active detection dan
pesakit ini kita akan terus masukkan ke hospital untuk dirawat. Sementara itu, beliau turut memaklumkan pihaknya sudah mengeluarkan garis panduan yang perlu dipatuhi bagi mencegah wujudnya kluster terbaru COVID-19 pada musim perayaan Aidilfitri nanti. Ini termasuk menjaga penjarakan sosial, memakai penutup hidung dan mulut dan menjaga kebersihan seperti kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan cecair pembasmi kuman. Dan berikut adalah status terkini COVID-19 di Malaysia serta data pertambahan kes harian jangkitan positif mengikut negeri-negeri. Kawasan sekitar Pasar Jalan Othman Petaling Jaya Selangor yang menjadi tumpuan warga asing seperti Pakistan, Bangladesh dan India diserbu Jabatan Imigresen. Operasi mengesan dan menahan pendatang asing tanpa izin PATI turut melibatkan Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Kementerian Kesihatan. Serbuan mengujuk di kawasan yang diisytiharkan sebagai Zon Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula pada 9.30 minit pagi. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata, kira-kira 200 warga asing yang dibanci didapati tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan tinggal lebih masa. Kes disiasat mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007, Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk berasaskan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi kenyataan media berkata, ia terbukti menerusi titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada istiadat pembukaan persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara 18 Mei lalu. Titah Tuanku juga memberi dorongan semangat dan kekuatan kepada kerajaan PN untuk terus berkhidmat kepada rakyat. Tuanku turut menekankan pentingnya kerajaan melaksanakan amanah bagi memastikan kebajikan rakyat terpelihara. Tan Sri Muhyiddin berkata kerajaan akan sentiasa menjunjung titah Sri Paduka Baginda yang mahukan keutamaan diberi kepada kesejahteraan rakyat jelata. Prosiding perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak bermula tegang pagi tadi. Ini kerana Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah bertegang urat dengan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Colin Lawrence Sekerah apabila meminta Hakim mengizinkan lebih ramai peguam bela masuk ke dalam mahkamah. Hakim menolak permohonan bagi memastikan langkah pencegahan COVID-19 dipatuhi. Hujahan berlangsung kira-kira 15 minit sebelum Hakim menyindir Tan Sri Syafiee dengan mencadangkan perbicaraan dijalankan di Pasar Borong Kuala Lumpur di Selayang jika prosedur operasi standard SOP cegah COVID-19 tidak dipatuhi. Berikutan itu, Tan Sri Syafiee kemudian mencadangkan penangguhan perbicaraan disebabkan COVID-19. Jelasnya, beliau berdepan kesukaran sebagai peguam bela jika barisan peguam yang membantunya tidak dibenarkan masuk ke dalam kamar perbicaraan. Sebelum ini, Tan Sri Syafiee dibantu oleh 10 peguam lain. Mengikut SOP, beliau hanya dibenarkan ditemani 2 peguam dan masing-masing mesti duduk di meja individu. Hakim turut menolak makluman dan saranan timbalan pendakwa raya bahawa mahkamah boleh menggunakan budi bicara bagi mengatasi masalah itu. Prosiding kemudian berehat sebentar dengan Tan Sri Syafiee dan Datuk Sri Gopal Sri Ram bertemu Hakim di kamar kira-kira 10 minit. Hanya selepas itu, Hakim bersetuju bahawa kedua-dua mereka boleh menempatkan seorang peguam di sebelah masing-masing untuk membantu mereka.
Baik, sementara itu bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menjadikannya kambing hitam dalam siasatan mengenai usaha sama syarikat itu dengan Petro Saudi. Perkara itu dimaklumkan ketika pemeriksaan balas oleh Tan Sri Syafiee Abdullah pada hari ke-37 perbicaraan penyelewengan dana 1MDB terhadap Datuk Sri Najib Tun Razak. Ia berlaku ketika Tan Sri Syafiee membaca penemuan PAC pada tahun 2016 yang menyatakan bahawa Syahrul perlu bertanggungjawab atas kelemahan dan kesalahan syarikat. Datuk Syahrul Azral juga tidak bersetuju dengan cadangan pihak pembelaan. Dia enggan menyediakan dokumen berkaitan usaha sama syarikat dengan Petro Saudi kepada PAC kerana bimbang mereka akan mengesan kecurangan dalam perjanjian itu. Beliau turut menolak cadangan pihak pembelaan bahawa dia akan didedahkan sebagai salah seorang konspirator bersama Jolo jika dokumen diberikan kepada PAC lebih awal apabila kes 1MDB didengar pada 2015. Perbicaraan bersambung esok. Penggiat industri perfilman kini boleh menarik nafas lega. Ini selepas kerajaan bersetuju membenarkan aktiviti penggambaran sepanjang tempoh PKPB. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kelulusan tersebut akan bermula selepas Aidilfitri. Syarikat produksi terlibat perlu mematuhi SOP yang ketat sebelum dan semasa penggambaran. Antara SOP yang ditetapkan ialah penggambaran tidak membabitkan sentuhan fizikal antara pelakon, uji bakat secara dalam talian, merekodkan setiap perjalanan penggambaran, mematuhi had maksimum 20 orang dan perlu melantik seorang penyelia bagi memastikan pematuhan SOP. Saya difahamkan oleh Menteri KKMM semalam, walaupun kita benarkan selepas raya, tetapi persediaan yang banyak itu yang diperlukan oleh syarikat penggambaran, kemungkinan besar hujung Jun baru mereka boleh memulakan penggambaran. Jelas beliau, perkhidmatan bufet bagi petugas dan artis tidak dibenarkan dan makanan perlu dihidangkan secara pak individu. Jurusolek dan penata rias juga perlu menggunakan pelindung wajah atau face shield dan memastikan mencuci tangan sebelum dan selepas menyolek serta ketika menata rias. Jelas beliau lagi, penggambaran atau rakaman pentas dan persembahan secara langsung yang melibatkan tontonan ramai juga masih tidak dibenarkan. Dalam perkembangan lain, Majlis Keselamatan Negara MKN membuat keputusan mengenakan caj kuarantin hotel terhadap semua individu yang masuk melalui pintu masuk negara bermula bulan depan. Yang pulang ke negara dan di kuarantin wajib, mereka diminta untuk membayar sebanyak 50% daripada kadar penuh bayaran hotel, iaitu separuh daripada RM150 yang dikenakan. Sebahagian ditanggung oleh kerajaan. Separuh ditanggung oleh individu yang dikuarantin, separuh akan ditanggung oleh kerajaan. Walaupun bagi bukan warga negara Malaysia, termasuklah pemastautin tetap dan lain-lain, mereka akan dikenakan caj hotel sepenuhnya. Maksudnya mereka akan tanggung semua caj yang dikenakan kepada mereka. Pejabat Kedutaan Malaysia akan mengeluarkan surat kelulusan untuk pulang ke Malaysia, manakala Jabatan Imigresen akan mengeluarkan arahan kepada semua syarikat penerbangan untuk memastikan surat kelulusan dijadikan syarat kepada semua penumpang. Seramai 30,200 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mereka adalah sebahagian besar daripada 38,371 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dan dikuarantin wajib sejak 3 April lalu.
Sektor kajian klinikal mempunyai potensi besar untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi pada masa depan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, pelaburan dalam bidang kesihatan sudah mula diberi perhatian oleh kebanyakan negara berikutan penularan COVID-19. Malaysia katanya mempunyai kriteria tepat untuk muncul sebagai salah satu pasaran bagi kajian klinikal. Ciri-ciri dimiliki Malaysia seperti kepelbagaian etnik dalam populasi, kadar penyakit tidak berjangkit dan pegawai perubatan berpengalaman menjadikannya sesuai sebagai pasaran kajian klinikal. Selain itu, Malaysia turut mempunyai infrastruktur perubatan mapan serta kerangka peraturan kukuh yang mampu menarik pelaburan di dalam sektor tersebut. Dengan kedudukan itu, Malaysia dipilih terlibat di dalam kaji selidik Solidariti Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi ujian ubat merawat COVID-19. Sejak 2012, industri penyelidikan klinikal negara menyumbang kepada pendapatan negara kasar terkumpul bernilai RM527 juta dan memberi lebih 2,000 peluang pekerjaan. Beliau berucap di majlis penyampaian tajaan CRM bersempena Hari Ujian Klinikal yang disambut pada 20 Mei. Satu prosedur operasi standard SOP bagi penganjuran acara langsung sedang dirangka Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM bagi memberi garis panduan jelas pada masa depan. Tujuannya bagi membendung risiko penularan COVID-19 serta memastikan keselamatan semua pihak. Menurut menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah, SOP berkenaan lebih rumit berbanding SOP aktiviti seni yang diluluskan semalam. Sekarang ini kita juga sedang berbincang satu lagi SOP yang ini lebih rumit, iaitu untuk live events. Memang belum ada apa-apa keputusan, SOP-nya sedang dibangunkan. Besok saya ada pertemuan dengan mereka, dengan wakil Kementerian Kesihatan untuk develop SOP untuk live events. Kita tahu keputusan itu akan ambil masa sebab live event ni lebih complicated, tapi SOP itu mesti dibangunkan supaya sampai masanya benda itu dah tersedia. Datuk Saifuddin ditemui media selepas melancarkan Akademi ASEAN Huawei di Ibu Negara. Warga B40 dan golongan orang kurang upaya OKU yang masih belum mendaftar untuk mendapatkan dekoder percuma My Freeview digesa membuat permohonan selewat-lewatnya 31 Mei ini. Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah memperuntukkan 300,000 unit dekoder tambahan kepada pengguna yang layak. Inisiatif pemberian dekoder My Freeview adalah memastikan tiada golongan tercicir dalam mengakses informasi dan hiburan digital yang mudah, percuma dan berkualiti menerusi penyiaran TV digital. Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang www.mytvbroadcasting.my atau menghubungi MyTV K-Line di talian 1800 181088. Kembali, kami teruskan dengan perkembangan taufan Amphan di Teluk Bengal. Ribut dan hujan lebat mula melanda kawasan hutan paya bakau di Sundarbans sebentar tadi. Pada mulanya, agensi ramalan cuaca India menjangka ia mula membadai pukul 4 petang waktu tempatan esok. Walaupun kekuatan angin dijangka melemah, kelajuan angin masih mencecah sekitar 120 km sejam dan dikategori sebagai ribut taufan tahap 3. Sehingga kini lebih 3 juta penduduk di India dan Bangladesh sudah dipindahkan ke lokasi selamat.
Pusat perlindungan sementara juga telah dibuka bagi menempatkan penduduk dari kawasan rendah dan pesisir pantai yang diarah berpindah. Jabatan Meteorologi India meramalkan kemusnahan besar disebabkan taufan berkenaan. Berikutan itu, pelbagai agensi sudah menggerakkan pasukan penyelamat bagi berdepan taufan Amphan yang disifatkan paling kuat tahun ini. Sedikit perkembangan sukan. Selepas kerajaan memutuskan untuk memberi kelonggaran khas kepada atlet negara di bawah program Road to Tokyo 2020 atau RTT kembali menjalani latihan berpusat mulai bulan depan, Kementerian Belia dan Sukan KBS menuntut agar semua yang terlibat mematuhi garis panduan SOP pada tahap maksimum. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Marikan memberi amaran andai ada yang melanggar SOP ditetapkan, mereka bakal berdepan penyingkiran daripada kem latihan pusat. Kita mengharapkan pematuhan kepada SOP ini berlaku 100% dan sebarang bentuk ketidakpatuhan sama ada dilakukan oleh persatuan sukan ataupun atlet ataupun mana-mana mereka yang di kalangan 265 ini akan dikeluarkan daripada camp bagi memastikan bahawa a strict observation to the rule and SOP ini will be strictly done. Malah satu jawatan kuasa khas yang dipengerusikan Datuk Seri Rizal akan ditubuhkan bagi memastikan kesemua SOP berkenaan dipatuhi di ketiga-tiga lokasi. Beliau juga berharap langkah ini dapat memberi nafas baharu kepada para atlet dalam mempersiapkan diri menuju Olimpik 2020. Semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan meluluskan kelonggaran untuk 265 individu di bawah program RTT untuk menyambung semula latihan di 3 lokasi iaitu Bandar Sukan Bukit Jalil, Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara dan Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan di Langkawi dari 1 hingga 30 Jun. Saudara, berita perdana edisi Rabu 20 Mei berakhir di sini. Biasakan dengan norma baharu, amalkan kawalan kendiri serta patuhi PKP bersyarat khususnya menjelang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.